Hai, Assalamualaikum. So, kita hari ni nak page net worth, assets minus liability. Kenapa net worth ni kita letak di depan sekali? Okay, so ini page kita nak, page fancy-fancy kita tulis nama, bucket list, everything. Tapi lepas tu net worth. Sebab first step kita nak tahu kita di mana. Okay, jarang orang kira net worth. Tapi net worth ni kegunaan dia kita nak tahu. Net worth, assets minus liability. So, adakah kita positif ataupun kita negatif. So bila negatif net worth, maksudnya kita ada sesuatu lah yang kita kena buat lah. Sama ada kita ada banyak hutang ataupun kita perlu naikkan aset kita. So cara kira ada dulu di BB, tapi saya explain balik semula. So assets ni adalah apa sahaja aset ni. Okay, asset dan liability ni terbagi kepada liquid dan non-liquid. Aset cair, aset tidak cair. Tidak cair ke? Aset cair, aset yang mudah dicairkan. So aset yang mudah dicairkan maksudnya senang kita nak jual. So cash, ASB, savings. Okay, so itu semua aset-aset yang senang dicairkan. So aset yang susah dicairkan atau liability yang susah dicairkan, macam rumah lah. Rumah, kereta, kita kena buat sesuatu. Dia ada satu step, kena jual. Buat sesuatu untuk ni kan. So sebagai contoh, okay, so aset yang paling besar ialah, okay, so mula-mula kita akan tulislah yang senang So ada ni evaluation date. Evaluation date adalah untuk anda tahu kita buat evaluation ni bila dan dia berubah dekat mana. So usually kita kat sini kalau kita tengok suggestion quarterly lah kita buat kan. But of course kita boleh buat awal tahun dengan hujung tahun. Ataupun bila ada perubahan assets dan liability yang significant. Okay, dalam maksudnya jual rumah ke, jual kereta ke, settlekan satu hutang. So significant lah. So kita pun boleh lah buat evaluation masa tu. So sebagai contoh kita buat contoh lah kat sini So sebagai contoh assets, okay, saya nak cerita rumah dulu lah aset rumah. Kalau orang yang dah ada, dia beli rumah. So rumah ni dia akan ada dekat assets dan dia ada dekat liability. So kenapa? So rumah, assets dia adalah market value. So nilai. So katakan ini adalah 1 bulan 12 tahun berapa tahun ni 2023 lah. So rumah, yang ni saya guna pen ni supaya you all senang tengok. Pen yang pekat sikit ni, tapi dia tembus sikit lah Okay. So you all guna ball pen biasa lah. Okay, I guna ni supaya nampak terang sikit. So rumah adalah market value, adalah asset. Macam ni kita nak tahu market value rumah, kita just Google, kita search area rumah kita ni ada. Kalau ada orang nak jual, kita nak senang je, cari je iProperty. So cari rumah, area, jalan yang sama, taman yang sama, berapakah nilai market value semasa. Okay, so katakanlah market value adalah 320,000. Anda cari, anda tengok ke iProperty 320,000. Lepas tu hutang anda berapa? So liabilities adalah baki loan semasa. So check dekat, senang je online banking tu kan. So check lah mortgage loan anda berapa tinggal. So katakanlah berapa 250,000 lah dah bayar kan. Okay, baki loan rumah 250,000. So anda tengok kat sini, anda sebenarnya rumah anda adalah lebih daripada hutang anda. So anda ada positif asset kat situ lah, asset yang positif lah. Okay, so sama juga dengan kereta. So saya bagi contoh lah. So kereta ni dia selalu terbalik. So market value kereta, carilah dekat mana-mana orang yang jual kereta, cari sama spek dengan kita. So katakanlah evaluation date, nilai pada masa itu, so car ada baki loan. Katakan baki loan lagi tak tahulah 60,000 lah katakan baki loan Tapi nilai kereta anda tengok online sebenarnya turun 40,000 saja pada harga hari ini, hari anda checking tu. So kereta dia memang macam tu lah, depreciate asset yang nilai dia turun. Rumah, asset yang nilai dia naik. Kalau kena gaya tempat semualah, asset yang naik. Sebab tu orang kata rumah ni adalah asset investment. So kereta harga akan terus drop. Once kita beli je dia drop terus. Okay, so asset yang lain yang senang, okay, kat sini buatlah
Kalau saya saving account tu saya tak tulis lah, sebab keluar masuk duit gaji account bank tu tak tulis lah. So yang biasa kita adalah ASB, tabung haji. Okay, so kalau anda ada saham ni bolehlah buat saham di Malaysia, stocks US, stocks di mana yang anda ada. Okay, kalau anda nak tulis banyak tu, minta maaf lah, memang kecil kan. So you kena buat, maybe you ambil lah part ni pula. Part ni you tulis kat evaluation kat situ. So 2 kat sini, so you sambung kat sini. So evaluation date you kat situ. Okay. Ataupun sebenarnya saya nak suggest bahagian ni, kalau you betul-betul nak buat detail satu-satu lah, macam contohnya ni ASB, tabung haji anak, ASB suami semua, you nak buat kecil-kecil detail lah, saving account semua tu. Dan you punya ni lebih daripada yang ni, guna Excel sebab senang nak letak ni sebenarnya, nak minus. Okay. Tapi kalau simple, for today kita buat, kita nak nampak terus asset kita, liability kita yang besar-besar. Okay. So kat sini apa lagi? Semualah, everything So ada juga ni jewellery, emas, katakan emas yang anda pegang tu, emas yang kita pakai tu. Okay. So katakan branded goods, semua pun boleh kat sini Alright, so liabilities lain daripada itu adalah credit card. So kalau ada credit card tertunggak, at the point kita tulis ni kena tulis lah. So ada lagi tak hutang mak, contohlah saya buat ni hutang family. Okay, so berapa hutang cash? Okay, hutang cash kepada family, kepada mak, kepada parents, yang ni. Alright, so kat sini ni kita nak buat lah, bila kita dah tulis semua ni, total dalam katakan 400,000 lah senang nak cerita Okay, 400,000. Yes. So kat sini debit hutang kat sini masuk 300,000. So alhamdulillah, assets minus liability adalah pada masa ini adalah positif 100k. Contoh. Okay. Tapi ada juga orang yang mungkin dia sebenarnya terbalik lah. Okay, dia terbalik. So asset minus liability dia adalah negatif net worth. So inilah dia sebenarnya kita nak trigger pada masa ni yang, alamak aku negatif lah net worth, ataupun net worth kecil je. Biasa je sebenarnya net worth kecil tu kan, 1,000 je, bila dah tolak alah sini 1,000 je, 2,000, 10,000. So bila kita net worth negatif, kita nak tengok sebenarnya adakah disebabkan liability kita banyak kat sini. So bila kita tulis tu nampak. So negative net worth adakah disebabkan hutang yang banyak kat sini. So bila hutang banyak, maksudnya you kena fokus on reduce debt. You dah nampak dah, dekat tulis kat sini dah tulis dah, asset tak banyak tapi liability banyak, maksudnya you kena reduce debt. Alright, bila negative net worth. Okay, so ramai tanya page ni kenapa. So page ini sebelah kanan ni sebenarnya adalah your ideas and your cara jalan untuk kita tu. Nampak sekejap. Tak nampak. Ideas untuk menaikkan net worth. So bila kita nak naikkan net worth kita, sama ada kita naikkan liability asset atau buang liabilities. So bergantung kepada anda punya negatif positif kat sini, yang mana anda paling senang, yang mana anda boleh buat. Semuanya bergantung kepada yang mana anda prefer. Okay. So sebagai contoh, so kat sini kita tulis lah. Okay, ideas untuk naikkan net worth. So anda boleh buat lah fancy kat sini. Saya nak naikkan net worth, aiming goal net worth by 2025 is contohlah 1 million. Okay. So bagaimana anda nak buat tu? So kalau anda tengok kat sini, sebagai contoh, saya nak buat contoh lain. Sayang pula tu dengan pen. Kita buat macam ni rumah. Ada lagi satu rumah yang nilai dia 120k. Okay. So rumah market value 150k, tapi hutang 120k. Alright, so anda punya ideas untuk nak repair cash flow dan naikkan net worth anda ialah rumah 2, ni rumah 1, rumah I 1. Okay, rumah 1 anda nak jual
Okay, anda carilah. So anda target nak jual by January 2024. Cari agent iklan. Okay, so anda nak start take action. So dekat page ni adalah actions. Okay, so saya sangat suka page-page action ni. Bila kita tulis sebenarnya ianya adalah satu ianya adalah doa. Ianya adalah apa yang kita nak buat sebab kita nekat nak buat. Okay, lepas tu kan, lepas kita tulis tu, insyaAllah kita akan cari jalan. Okay, so sebagai contoh anda rasa anda punya kewangan kelam kabut ada credit card ni. Credit card 10,000 hutang. Anda ada juga emas 10,000. So anda kata serabutlah credit card ni. What to do? Okay, what to do dengan credit card punya masalah hutang yang tak habis-habis ni. So tapi aku ada emas ni 10,000 and I do have ASB 10,000 juga. So sebenarnya kat sini anda boleh nampak sebenarnya anda sepatutnya bila anda ada hutang kredit kad yang tertunggak, anda kena keluarkan cash asset anda. Cash asset untuk bayar hutang kredit kad tadi. So it will be 10,000 kat sini. Bayar guna ASB. Kalau sayang emas tadilah sebagai contoh lah Ataupun or tunggu emas naik. So you kena start Ricky lah ni. Emas naik at which point? So you nak jual. Jual, pay credit card. Tak nak dah guna credit card ni. Okay, so so ini adalah actions. Apa yang anda nak buat untuk memperbaiki net worth anda. Net worth kita. Okay, so sebagai contoh lain. Contoh lain. Ada car. Ada motor. Ada motor. Nilai berapa ya? Contohlah 2,000. So motor ni tak ada liability, tak ada, zero. So anda pun macam, alamak motor ni dah lama tak guna, tak ada orang guna pun motor ni. So for example, anda kata nak jual motor. Tapi duit jual motor nak buat apa? Dia jangan fikir nak jual saja, nanti duit tu kita habis. So duit jual motor saya nak invest. Invest kat mana? So refer page invest. So sebagai contoh lah. Okay. So kat sini adalah idea untuk yang anda fikir-fikir. Sebenarnya kan, bila kita ada benda-benda ni, kita ada asset dan liability ni, dia idea dan actions untuk kita fikir kita nak buat apa dengan semua ni, dia ambil masa tau. Okay, dia ambil masa sangat-sangat untuk kita tiba-tiba macam, okay, betul lah ini jalan yang terbaik. Rumah ni betul nak jual, memang jalan terbaik. Kita nak fikir nak jual rumah ni pun mungkin 3-4 bulan. Okay, unless you dah lama fikir. You dah lama fikir, yes, okay, ini action yang you nak ambil. Tapi orang yang baru nak start fikir, baru nampak asset liability sebenarnya duk serabut dengan contohlah rumah ni disewakan tapi tak ada orang pun. Contoh macam tu kan. So dia akan ambil masa tau. Kita nak decide and then start take action tu. So saya nak anda tulis. Once you ada idea, you tulis. Okay, once you ada idea, you tulis. Apa yang you nak buat. So sebagai contoh lain, nak beli rumah. Orang yang belum ada rumah, contohnya saya nak beli rumah, aset untuk rumah duduk. Allah. Boleh lah. Saya nak beli rumah duduk sebagai aset saya. So apakah kriteria anda? Tulis kat sini. Nanti kalau tak, kita akan tangkap je rumah mana-mana. So saya nak rumahnya. So saya nak rumah landed. Saya nak 2 tingkat corner contohlah. Saya nak below 500k contohnya. Saya nak dekat MRT. Ada ke? Okay. So anything. So saya nak anda guna page ini untuk anda punya ideas, actions. Alright. Okay, boleh ya? Faham?